Oke. Saudara, malam ini kita masuk dalam Kejadian pasal 41. 亲爱主内的弟兄姐妹，我们今天要来看创世纪第41章。 Ya, ini ayat yang atau kisah yang mungkin kita sudah sering dengar ya. 这是已经很熟悉的故事。 Ya, jadi mari kita buka Alkitab dan kita nanti melihat beberapa ayat di situ. 我们来看我们的圣经，我们要看几节。 Ya. Saudara, bencana itu bukan sesuatu yang enak buat kita ya. 亲爱主内的弟兄姐妹，灾难对于我们来说不是 Ya, 愉快的事情， tidak ada orang menginginkan bencana dalam hidupnya. 也没有人要有灾难。 Tapi hidup ini tidak bisa lepas dari bencana. 但是在我们的生活中是离不开灾难的。 Nah, di tangan Tuhan itu bencana itu bisa mempunyai satu maksud yang indah buat orang-orang yang beriman kepada Tuhan. 但是在上帝手中，灾难对那些信上帝的人是却有美好的目的， Karena kita percaya Allah kita Allah yang baik. 因为我们相信我们上帝是好的。 Ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan yang kita tidak tahu di balik daripada semua bencana. 这跟灾难的背后有很多上帝做了很多大事，我们可能不知道的。 Misalnya lewat kehidupan Yusuf yang kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu. 通过约瑟的生活，就是在我们上周已经提到的， Ada hal yang Tuhan kerjakan melalui apa yang dia alami ya, pengalamannya dan juga melalui kemampuan yang Tuhan berikan kepada dia. 上帝通过他过去的经历，还有上帝赐给他的能力，就是做的很多大事。 Ya, makanya kita coba lihat pasal 41 ini apa yang Tuhan kerjakan lewat Yusuf ini. 我们要看创世纪第41章，上帝对在那里做什么？ Nah, Tuhan itu memberitahukan apa yang Tuhan akan kerjakan kepada Firaun khususnya itu melalui mimpi. 通过梦呢，上帝已经将他所要做的事情显明给法老了。 Nah, Firaun itu mimpinya 2 kali mimpi yang sama. 法老连得2个同样的梦。 Yang pertama dia mimpi itu 7 ekor lembu yang indah dan tambun itu. 第一个梦是法老梦见了有气吃，又美好又肥壮的母牛 Ya, jadi keluar dari sungai Nil. 从河里上来， Lalu keluar juga 7 ekor lembu yang kurus kering, buruk lah rupanya. 随后又有7只母牛，又干瘦又丑陋。 Nah, ada yang aneh di situ yaitu 7 lembu yang buruk itu memakan 7 lembu yang tambun. 那奇怪的呢，丑陋的母牛吃尽了那个肥壮的母牛， Ya, jadi ditelan semua satu-satu. 一个一个都被吃掉。 Tapi yang kurus itu nggak jadi gemuk, 但是呢，那个看瘦的母牛是没有肥胖的， tetap kurus tidak ada perubahan. 它跟先前一样，没有任何改变。 Itu mimpi pertama. 那个是第一个梦。 Mimpi yang kedua 第二个梦呢， itu ada 1 tangkai ya dengan 7 bulir gandum yang baik. 法老梦见有一颗麦子长了7个穗子，美好的。 Kemudian juga ada 7 bulir gandum kurus. 又有长了7个穗子，碎弱的。 Jadi 7 bulir yang kurus itu memakan 7 bulir gandum yang baik. 那7个碎弱的穗子吞了那个7个佳美的穗子。 Kejadiannya sama, yaitu yang kurus itu tetap kurus. 那发生的事情呢，还是一样，那个碎弱的穗子仍旧一样。 Padahal sudah makan yang gemuk itu. 虽然他已经吃了那个佳美的穗子， Tidak ada perubahan. 没有毫无改变。 Nah, ini mimpi buruk buat Firaun. 对法老来说，这个是一场噩梦， Jadi dia sangat takut, dia sangat gelisah. 他心里感到不安，感到恐惧。 Dua mimpi yang sama ini di dalam satu malam. 同样做了2个同样的梦， Ya, jadi dia mimpi 2 kali itu menunjukkan betapa pentingnya mimpi ini. Saudara. 这说明了这个梦是多么的重要， Dan betapa seriusnya hal-hal yang akan terjadi, hal-hal buruk yang akan menimpa. 即将发生的事情也多么的严重， Ya, makanya dia bangun dan dia gelisah, dia ketakutan. 所以他就醒来就感到不安、恐惧。 Nah, dia panggil semua ahli-ahli dan orang-orang berilmu di seluruh Mesir. 他就召集了所有埃及所有的术士和博士来， Ya. Tapi sayang, tidak ada seorang pun yang bisa memberi arti mimpi itu. 但是没有一个人却能够给他解释。
Jadi itu bukan orang biasa, orang berilmu tapi nggak ngerti arti mimpi itu. 虽然他们是很有学问的人，但是他们不能够解释那个 Jadi 梦。 di sini kita lihat hikmat Tuhan yang luar biasa, yang sulit dan mustahil kalau sebetulnya untuk dipahami manusia. 所以我们这里我们可以看到，上帝的智慧是超越我们人的理解力。 Manusia sepintar seahli apapun kesulitan untuk menyelami bijaksana Tuhan ini. 就有学问的人就也没办法解释这个。 Siapa yang bisa menandingi Tuhan? Saudara? 谁能比是Ya. 上帝呢？ Kalau Tuhan tidak menyatakan maksudnya itu, maka satu orang pun tidak ada yang ngerti. 如果上帝没有把他要所做的事情写明出来，也没有人能够没办法知道。 Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, tidak mungkin orang bisa mengenal dia juga. 上帝如果没有彰显给我们看，我们也不认识上帝。 Maka sebetulnya siapa manusia boleh merasa lebih pintar dari orang lain. Saudara. 其实我们是谁呢？我们不应该觉得比别人更好。 Apalagi kita menganggap kadang-kadang orang menganggap dirinya lebih pintar dari Tuhan. 更何况我们自己觉得我们比上帝聪明。 Semua pengertian, penafsiran itu milik Tuhan. Saudara. 所有的理解，所有的智慧都属于神。 Dia yang memberikan mimpi, Tuhan juga menyediakan seorang penafsir mimpi. 上帝赐予梦，他也预备了一个解梦者。 Ya, jadi Tuhan menutup pikiran para ahli orang Mesir ini, tapi memberi pengertian kepada Yusuf yang masih muda. 上帝把所有的术士的思想都封闭了，但是他却给约瑟这个一个年轻人一个智慧。 Waktu itu Yusuf masih di penjara. Saudara. 在那时，约瑟还是被关闭监牢。 Jadi ini cara Tuhan membuka jalan supaya Yusuf itu bisa keluar penjara dan bertemu dengan Firaun. 这就是上帝的方法，就是让约瑟从监牢带出，见到法老。 Tentu melalui anjuran juru minuman raja. 通过酒政的看法， Akhirnya mereka ketemu, lalu Firaun menceritakan mimpi-mimpinya ini kepada Yusuf. 一见面呢，法老就把他的梦说出来。 Begitu selesai cerita, Yusuf langsung tahu apa maksud Tuhan. 一说完他的梦呢，约瑟就立刻知道他的梦是什么意义 Nah,。ini luar biasa bukan? 这个很了不起。 Ya, kalau Tuhan memberi hikmat itu kita diberikan pengertian bisa mengerti. 上帝赐给他的智慧就能够明白。 Maka di Kejadian pasal 41 ayat 25 di situ lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama katanya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 所以在创世纪第41章25节记载，约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个，神已将所要做的事情指示法老了。” 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum yang baik itu artinya 7 tahun kelimpahan. 那7只肥壮的母牛和7个好的穗子，就是7个大丰年。 7 lembu kurus dan 7 bulir gandum yang jelek itu artinya 7 tahun kelaparan. 而那7只干瘦的母牛和7只枯槁的细弱的穗子，就是7个荒年。 Pasal 41 lagi ayat 29 sampai 30 dikatakan, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. 我们来看创世纪第41章29到30节记载，埃及地便来7个大丰年，随后又来了7个荒年，甚至埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。 Jadi bukan hanya terjadi di Mesir saja bencana kelaparan ini, tapi seluruh dunia pada saat itu. 所以这个饥荒不只是发生在埃及地，而是在当时遍满天下。 Nah, hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf 上帝赐予约瑟的智慧呢， bukan hanya cuma tahu arti mimpinya. 不单单知道梦的意义。 Ya, kalau cuma tahu arti mimpi, ya cuma tahu ya saudara. Tapi kalau tidak tahu cara mengatasinya itu tetap saja nggak akan menyelesaikan apa-apa. 那如果只知道梦的意义，但是不知道要怎么应对呢？这个是没有用的。 Nah, Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf luar biasa, tapi juga berikan dia kemampuan untuk mengatasinya.
上帝赐给他的智慧是非凡的，也给他的能力也非凡的。 Jadi melalui pengalaman hidup Yusuf itulah dia sedang dipersiapkan Tuhan dengan kemampuan nanti dia bisa melakukan atau mencari solusi untuk mengatasi bencana. 通过约瑟的经历呢，他已经被预备了要克服那个灾难。 Jadi Tuhan sudah mempersiapkan dan melatih Yusuf dengan ilmu manajemen kira-kira. 上帝已经预备了和训练他的管理技能， Dia pandai mengatur sudah. 他很能够组织。 Mulai dari rumah Potifar dia sudah mengatur rumah Potifar. 从伯提发的家，他就已经组织了他的那个家庭， Semua pekerjaan itu dia yang atur, saudara. 他组织了所有的工作。 Lalu di dalam penjara juga semua dia atur. Kepala penjara udah nggak usah terlalu sibuk. 在监狱里面，他也组织了监狱的一切，那个狱卒就不用做了什么。 Dan dia sekarang punya kemampuan yang cukup nanti untuk bisa mengatur satu bangsa, saudara. 他也现在呢有足够的能力啊，管理这一个国家。 Jadi kita lihat latar belakang yang terjadi pada Yusuf dan pengalamannya itu dipakai Tuhan. 我们来看约瑟的背景和他的所有的经历是被上帝使用， Mulai mengatur dari rumah tangga, mengatur penjara, sampai mengatur satu negara. 从管理家庭、管理监狱到现在治理一个国家。 Kadang-kadang pengalaman kita juga Tuhan bisa pakai, saudara. 其实我们的经历也可以上帝被使用， Latar belakang kita bisa dipakai Tuhan. 我们的背景呢也可以被上帝使用， Ilmu yang kita pelajari juga bisa dipakai Tuhan. 我们的知识呢也能够被上帝使用。 Bahkan pengalaman pahit seperti Yusuf pun itu berguna di dalam pekerjaan Tuhan. 甚至最痛苦的事情也在上帝的工作中也有用的。 Makanya kadang-kadang kita percaya ya, dan memang kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi pada kita dan itu tetap bisa dipakai Tuhan. 我们相信我们所有发生的事情不是没有目的的， Hanya orang yang terpuruk, saudara, yang bisa memahami atau menguatkan orang yang terpuruk. 只有曾经身处逆境的人最能够理解，最能够支持那些经历一样的人。 Hanya orang yang sakit kanker misalnya, yang bisa mengerti penderitaan orang yang sakit kanker. 比如说，只有癌症者最能够理解其他的癌症者， Dan yang bisa menguatkan orang sakit kanker ya orang yang pernah ngalamin dan mungkin survive sampai hari ini. 经历同样的人也可以鼓励经历同样的疾病。 Jadi apapun yang kita alami, sakit penyakit, hal terburuk, Tuhan bisa pakai untuk di dalam menguatkan atau di dalam pekerjaan Tuhan. 无论我们发生了什么事情，我们相信上帝可以使用我们， Jadi jangan merasa kita itu nggak berguna atau useless. 所以不要觉得我们自己没有用。 Pengalaman masa lalu kita itu tetap berguna di dalam tangan Tuhan. 我们过去的经历在我们上帝手中是有用的。 Makanya Yusuf dengan pengalamannya, dengan semua praktek yang dia lakukan itu dia akhirnya bisa mengatur seluruh Mesir. 所以约瑟就用他的所经历和能力来治理埃及。 Nah di dalam ayat yang ke-33 saudara dan sampai dengan ayat yang ke-38 kita lihat Yusuf tuh mengusulkan begini. 我们创世纪第41章33到38节，我们可以看约瑟是一个提议。 Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan seluruh pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? 圣经记载，所以法老当拣选一个有聪明、有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，又派官员管理治地。在七个丰年的时候，征收埃及地的1/5，
叫他们把将来丰年的一切粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及地将来的7个荒年，免得这地被饥荒所灭。法老和他的一臣都以为这是伟妙。法老对臣仆说：“这样的人有神的灵在他里头，我们岂能找得到呢？” Saudara, lihat problem solvingnya Yusuf ini sungguh-sungguh luar biasa. 这个约瑟的解决能力是非凡的， Dia sudah berpikir dengan begitu detailnya. 他已经很详细的想， Dan itu bukan dari dirinya sendiri. 这是不是从他自己？ Ya, Firaun pun mengaku ini orang dipenuhi roh Allah. 甚至法老也承认这个人是被圣灵充满， Ini datangnya hikmatnya dari atas. 这个智慧是来自上帝。 Maka Firaun mengangkat Yusuf untuk posisi penting karena dia lihat orang ini dipenuhi roh Tuhan. 所以呢，法老任命约瑟担任这个非常重要的职位，因为他看到约瑟被圣灵充满。 Bangsa lain, bangsa Mesir ini pun mengakui Allahnya bangsa Israel. 这个埃及一个民族承认了以色列的神。 Dan kita lihat Yusuf membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. 我们可以看约瑟荣耀神的名， Membuat Allah diakui di negara orang lain. 让神的名在其他的民族闻名， Membuat nama Allah masyhur di mata bangsa lain. 让神的名在其他的民族眼中闻名。 Nah, ini di mana ada anak Tuhan, mereka bisa memasyurkan nama Tuhan. 那基督徒在奉献的地方是可以荣耀神。 Kalau kita hari ini lihat anak-anak Tuhan ada di mana-mana. Saudara. 如果现在我们来看基督徒就无所不处， Ya, orang Kristen juga tersebar di seluruh dunia. 我们基督徒也分散在全世界， Ada orang Kristen di Eropa, di Amerika, China atau Asia di mana saja. 在欧洲、在中国、在亚洲各地都有。 Ya. Nah, disitulah bagaimana orang Kristen itu memasyurkan nama Tuhan di mata bangsa-bangsa lain. 在那个地方，无论何处，我们的可以荣耀的神的名。 Ya, dengan apa yang dialami Yusuf, dia tetap memuliakan Tuhan. Saudara. 越是经历过的事情，他仍然可以赞美神的名。 Orang bisa melihat ada Allah yang hidup di dalam dirinya. 人可以看到有活着的神在他里面， Dan ini menjadi kesaksian yang luar biasa. 这个可以很了不起的见证。 Nah, Yusuf dilantik segera itu menjadi penguasa dengan usia yang sangat muda. 在这么年轻的年纪，约瑟被任命这非常重要的职位。 Ayat 39 dan 40 kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 创世纪第41章39到40节记载，法老对约瑟说：“神既这知识都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以只管我的家，我的民都必听从你的话。唯独的宝座上，我比你大。” Sekali lagi saudara, di bawah pengaturan Yusuf itu baik Potifar, kepala penjara, bahkan Firaun tidak perlu berbuat banyak. 我们再一次在约瑟的管理下，伯提发、狱卒还是法老是不用做什么， Ya, karena Yusuf bisa dengan bijaksana itu menghandle semuanya. 因为他能够有智慧的管理一切。 Maka kita lihat di ayat 48 dan 49, Yusuf itu mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. 创世纪第41章48到49节记载，约瑟就连埃及地7个丰年一切的粮食，把粮食积存在各城里，各城周围天地的粮食都积存在本城里。约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙，无法计算，因为谷不是胜算。
Saudara, Yusuf mempersiapkan Mesir menghadapi bencana kelaparan yang akan datang. 约瑟为克服7个荒年所积损的粮食， Sekali lagi, bijaksana itu bukan dari dia, tapi dari Tuhan. 他的智慧呢，不是来自他自己，而是来自上帝。 Ya, ada kata yang indah, Tuhan tuh menyertai Yusuf 上帝与约瑟同在， dan membuat berhasil semua yang dikerjakannya. 让他能够成功的完成他一切要做的事情。 Jika Tuhan beserta saudara, 如果上帝与我们同在， tidak perlu takut apa-apa. 我们不用怕。 Ya. Jika Tuhan menyertai, siapa yang bisa memisahkan atau menghancurkan kita? 如果上帝与我们同在，谁能够摧毁我们呢？ Yang perlu kita lakukan adalah hidup takut seperti Yusuf. 我们要做的事情就像约瑟一样，活在对上帝的敬畏中。 Ya. Hidup takut akan Tuhan. 我们对上帝的敬畏， Ya, Tuhan menyertai orang-orang yang takut dengan akan Dia. 上帝与我敬畏他的人同在。 Ya. Kisah ini saudara memperlihatkan satu peningkatan yang dramatis dari statusnya Yusuf. 这个故事呢，讲述了约瑟地位的举居升升， Ya. Dari seorang yang tahanan yang paling rendah menjadi orang yang sangat tinggi. Saudara. 从一个卑微的囚犯到一个很高， Menjadi orang nomor 2 di Mesir. 成为埃及地的2把手。 Ini maha kuasanya Tuhan melakukan ini. 这是上帝的伟大， Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. 对上帝来说没有什么不可能的。 Orang dia bisa mengangkat orang yang rendah lalu meninggikan dia. 上帝能够把卑微的人上升到最高的权势， Tapi dia juga berkuasa untuk menurunkan orang dari tinggi menjadi orang yang sangat rendah. 上帝也有能力让升出最高的降到最低。 Tuhanlah yang memberikan Yusuf kedudukan yang istimewa di mata Firaun. 是上帝给了约瑟这个很特殊的职位，被法老认可。 Untuk apa, saudara? 为了什么？ Untuk menggenapi rencana Tuhan. 为了实现了上帝的应许。 Melalui peristiwa ini nanti Tuhan akan memelihara bangsa pilihannya. 通过这个故事呢，上帝会看顾保守他所选的子民。 Yusuf itu memang harus pergi ke Mesir. 约瑟就必须去埃及， Harus menjadi penguasa. 约瑟就必须成为掌管者。 Itu mimpinya dulu waktu dia masih di rumah bapaknya. 这个在以前他所梦到的， Dan ini terjadi, terwujud. 这个事情都发生了， Karena memang sudah direncanakan Tuhan. 因为这个已经在上帝的计划。 Untuk mencapai rencana itu dia lewat satu perjalanan yang tidak mudah. 为了达到这个目的呢，他所经历很多很多困难， Kesulitan-kesulitan yang dia harus hadapi. 他所经历过的困难。 Tapi Tuhan membawa dia ke tempat posisi yang tinggi. 但是上帝带他到最高的职位， Nanti dia yang akan membawa keluarganya ya, papanya dan saudara-saudaranya semua ke Mesir. 当一下约瑟就把他的家人所有父亲兄弟带到埃及， Karena seluruh dunia waktu itu kelaparan, hanya di Mesir yang ada makanan. 因为当时全世界都发生了饥荒，只有在埃及有粮食。 Maka begitu Yusuf menyadari ini rencana Tuhan, 所以当约瑟发现这个是上帝的计划， saya kira Yusuf bersyukur dengan apa yang dia lalui di dalam hidupnya selama ini. 我想约瑟真的很感激他所经历的一切， Karena semua ini dari Tuhan berasalnya. 因为这个一切都来自上帝。 Dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, 他有很高的智慧， kemudian memperoleh istri dan ada anak-anak laki-laki yang lahir dari istrinya. 他有妻子，也有2个儿子。 Maka di ayat 51 Yusuf itu berkata begini ya. Ini nama anaknya salah satunya itu Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab itu katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada semua kesukaranku dan kepada rumah bapakku. 所以在创世纪第41章51节记载，约瑟给长子起名叫马尼西，因为他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家。” Jadi apa yang dia alami di posisi saat ini membuat dia tuh kesukaran yang dia pernah lewat itu menjadi tidak ada artinya lagi. 所以到这个很高的职位，他就觉得以前所经历过的困苦就不是什么， Semua kayaknya tergantikan. 好像全部已经被
替代了， Karena dia merasa begitu sukacita bisa menggenapi pekerjaan Tuhan. 因为他非常很兴奋，能够帮上帝成就了他的应许。 Ya, makanya di seluruh pasal ini kita lihat secara konsisten Yusuf tuh mengakui Allah itu menyertai dia. 所以在整个第41章，约瑟始终认为神与他同在， Dan Allah itu menjadi sumber kasih karunia-Nya. 上帝也成为他的来源，他的来源， Akhirnya dia menjadi berkat bagi seluruh Mesir, 所以他就成为一个埃及地的祝福， ya, menjadi berkat bagi seluruh dunia waktu itu, 成为全世界的祝福， dan memuliakan, memasyurkan nama Tuhan. 也荣耀神的名。 Inilah panggilan Yusuf, saudara. 这是约瑟的呼召， Biar hidup kita juga dengan pengalaman, kejadian apapun, biar kita tetap bisa menggenapi kehendak Tuhan. 让我们在生活中所经历过的事情仍然可以用赞美主。 Saya percaya Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. 我相信上帝对我们来说有一定的计划。 Jalan hidup kita di dalam kedaulatan Tuhan. 我们在生命旅程，在上帝的宝座上， Biar itu boleh menggenapi seluruh kehendak Tuhan. 让这个全部可以成就上帝的应许。 Baik atau buruk terjadi, 好的，不好的， tidak perlu menyalahkan Tuhan. 我们是不用责备上帝， Karena justru itulah yang menggenapi rencana Tuhan. 因为这就是上帝的计划。 Dan kita waktu melaluinya, orang bisa melihat dan memasyurkan nama Tuhan. 如果我们经历呢，我们就可以让上帝的名在别人的眼中闻名。 Ya, kiranya Tuhan memberkati. sampah-sampah 我 itu. 们祝福上帝，祝福我们每 Mari 个 kita 人。 berdoa.